Saya nak sebut sikit lah. Maibs bagi RM3. Masjid dah bagi dah. Masjid Alwi RM4 ke? Masjid Alwi RM4. Budak-budak sehari RM5. Di Perlis ni ada RM5 dari dulu lagi. Sebagai galakan, Nabi SAW ada bagi hadiah kepada orang yang pandai berdoa. Nabi bagi hadiah. Ada dalam sunnah. Jadi maib tengok masjid-masjid bagilah RM300,000 untuk setiap masjid bagi, supaya bagi pelajar budak-budak ni yang bawah daripada sekolah, yang sekolah rendah ni datang masjid solat subuh. Ramai solat subuh budak-budak. Mudah-mudahan lama-lama lekatlah dia. Bukan senang nak sembahyang subuh ni. Saya jumpa sebagian budak-budak kerap mari tanya, mai apa? Mai sendiri. Ayah kami tak mai. Ayah tak mai. Dia mai. Kira ayah dia lebih kuat, kecil lagi boleh mai. Tak tahulah, mungkin ayah dia kerja malam ke apa, saya tak tahulah kan. Tapi kira setakat hak dia duk mai tu, ayah dia tak mai lagi lah kan. Maksudnya mudah-mudahan orang patut melihat the beauty of benda tu. Benda tu termasuk dalam satu didikan, education. Hak setengah orang yang hasad ni dia tengok-tengok, tu tak bid'ah pula. Dia sampai bab-bab agama, bab tu pun dia tak faham. Bid'ah bab apa? Ia kaitan dengan kifiat ibadah. Yang ni soal galakkan nak bagi orang mai masjid. Nabi ada buat, Nabi ada dalam sunnah Nabi bagi kepada orang yang pandai berdoa. Nabi dengar, Nabi bagi hadiah. Itu satu galakkan. Tambah budak-budak, dia tak faham, dia tak nampak benda tu. Tengok, boleh buat bid'ah boleh, orang nak buat tak boleh. Kalau nak bid'ah sangat, pergi naik unta lah. Macam tu tuan-tuan akan dengar. Dulu mereka kafirkan orang yang kata kalau siapa nak buat hudud, pergi balik zaman batu dululah, zaman Nabi lah. Dia kata kafir. Pasal hina hukum. Perkataan bid'ah dalam hadis lebih banyak lagi daripada perkataan tentang potong tangan. Bahkan Nabi bila berkhutbah, wa kullu bid'atin dhalalah, Nabi masukkan dalam khutbah Nabi. Dia main-main. Mungkin dia tak setuju dengan tarif tu. Ya, apa yang bid'ah, apa yang tak bid'ah. Tapi dia mempersendakan hasrat orang yang tak mau buat benda yang Nabi tak buat. Let's say lah, ada orang yang tak mau buat benda yang Nabi tak buat. Dan ada orang yang dia buat benda yang Nabi tak buat atas alasan mungkin boleh. Cuma saya nak tanya, kalau orang tu tak buat yang Nabi tak buat, atas alasan dia anggap tak boleh, kerana dia nak follow Nabi sebiji, dia selamat ke tak? Selamat ke tak? Dia sebiji macam dengan Nabi, takkan tak selamat? Betul tak? Okey, ada orang yang dia buat yang Nabi tak buat, dia kata mungkin boleh. Okey, kalau mungkin boleh, dia selamat. Tapi kalau mungkin tak boleh, pasal dia ada kemungkinan, mungkin boleh dan mungkin tak boleh. Tapi kalau ikut version Nabi saja, tentu dah boleh. Patutnya dia ada hasrat macam orang kata, aku ni tak mau pergi, aku nak sembahyang jemaah. Hang ni kalau nak sembahyang jemaah sangat, untuk cari makan, pergi sembahyang jemaah je lah. Kita boleh kata kat orang macam tu? Kerana hasrat dia nak solat jemaah. Tak boleh kita kata, tak apalah, nak sembahyang jemaah, tak apa, jengah jalan, boleh sembahyang lagi. Itu betul lah jawapan. Tapi bila kita mempersendakan hasratnya untuk takarrub kepada Allah, kita telah mempersendakan hasrat orang mendekatkan diri kepada Allah. Kata, saya tak mau pergi tuan-tuan majlis tu. Ada perempuan duduk minum apa, saya tak mau pergi. Dah kena kita nak minum, kita pergi minum ke kedai lain. Tak apa-apa nak pergi lah. Saya tak mau kawasan tu. Dia ni punya teruk lah. Macam mana tu pun tak boleh. Adakah patut kita kata dia? Betul tak? Kita nak pergi kita punya hal. Tapi dia yang berniat nak mengelakkan diri pergi kepada kawasan yang mungkin baginya syubhah, dia lebih afdal pada kita. Betul tak? Anda faham tak? Golongan ini, dia kadang-kadang hak duk ni dia mengaji pun kita tak tahu apa yang dia mengaji lah. Dia hanya tahu itu. Dia hanya tahu, saya dengar lah kawan-kawan duk cerita, ada orang yang kata macam tu. Dia hanya tahu pergi mengaji, gelak ketawa, lepas tu dia mencerca orang lain. Sedangkan orang belajar agama untuk takarrub pada Allah. Kita mempelajari hadis Nabi untuk mengamalkan apa yang Nabi buat. Semua benda, buat kod ni, Tok Syekh pakai yang ni, buat Tok Syekh pakai yang ni, buat Tok Syekh, semua ikut.
Tapi bila kita ikut Nabi sebiji, patah balik zaman unta lah. Tapi majlis cinta Nabi. Cinta Nabi ke cinta Tok Syekh? Cinta Nabi baca hadis tu lah. Ikut dalam hadis tu lah. Yang kita duduk tengok, berebut minum Tok Syekh. Tuan-tuan kena sampai tak munasabah. Sekarang DNA ni, isu DNA masa saya cerita, ada orang yang dah pergi test DNA dah. Dan bila pergi test DNA dah yang mengaku Nabi ni, memang tak sampai nasab dia pada Nabi. Sekarang ni DNA ni dia canggih, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi test kita ni, kita boleh tahu semua. Bukan daripada keturunan kita dulu semua tahu. Yang mengaku Habib di Indonesia tu pergi test, paling banyak sekali dia punya keturunan dia tu Asia Tengah, Afrika, India, Cina. Arab ni sikit pun tak ada. Belum lagi keluarga Nabi, Arab tu pun tak ada. Ada, tuan-tuan boleh tengok. Dia orang dah ada yang berani pergi test, memang tak terbukti. Sekarang kemajuan DNA ni, tuan-tuan boleh test, tuan-tuan. Dia akan tahu kaum darah Quraisy, dia tahu Quraisy, kod Quraisy tu ada. Kod Ali bin Abi Talib, Fatimah bin Zahra ada. Sudah ada sampel tu kat bawah. Ada satu Habib Indonesia, dia kata kalau nak test, nak buktikan, korek kubur Nabi dulu, pergi ambil, baru test dia. Tapi tuan-tuan, dia kata mana ada, tapi mana ada boleh buktikan siapa. Mereka tak tahu DNA telah mencapai pencapaian tu. Tuan-tuan masih ingat dulu ada yang dalam majlis yang kata dia baru saja sudah meminum darah Rasulullah. Tuan tengok dalam internet masih ada yang kata, yang mendakwa keluarga konon mereka ni keluarga Nabi Habib pun minum darah Nabi. Darah Nabi tu dia ambil mana? Satu cawan tu ambil mana? Pun begitu kau bawa ni, Masya Allah, Masya Allah, sehingga mereka menutup akal mereka untuk berfikir. Agama sebab itulah agama menghalang cult, agama menghalang fanatik kepada golongan agama ni. Kita dipilih ni, kita tak mau benda-benda ni. Hormat golongan agama, hormat tok guru, betul. Fanatik lain. Fanatik awak dah tak boleh fikir yang dia buat salah ataupun betul. Tok guru kita ikut, salah betul. Kena tanya dia apa alasan dia buat. Dia bukan Nabi, sehingga dia dirinya menjadi hujah. Nabi dirinya menjadi hujah. Nabi kita tak perlu tanya sebab. Pun begitu sahabat bertanya dalam peperangan Badar. Dalam riwayat walaupun mursal, dalam Hubab bin Munzir, bila Nabi ambil satu tempat di dalam peperangan Badar, ya Rasulullah, ahazi manzilatun anzahakallah am harbun wa ra'yun wal makidah. Wahai Rasulullah, ni tempat ni Allah yang putuskan ke, atau pandangan Rasulullah, perancangan perang semata-mata? Rasulullah kata, ini pandangan aku. Kalau begitu wahai Rasulullah, bukan di sini tempat yang terbaik, kita pergi satu lagi tempat. Di sana ada air untuk menempatkan tentera. Masih ada ruang bertanya Nabi. Ini sampai, kalau saya buat tuan-tuan, saya mengajak haram halal, tuan-tuan jangan tanya dalil. Saya mufti. Tuan-tuan ada mufti? Tak. Boleh saya buat agama macam tu? Allah datangkan agama untuk kita berfikir, supaya kita pandai, supaya kita bijak. Sebab tu orang yang gila tak ada taklif. Sebab akal. Sehingga kita beriman dengan penuh yakin kepada la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Orang sunnah mudah-mudahan apabila dia belajar, dia solat, bukan yang dia terbayang. Tuan-tuan pernah ingat dulu Jamaatul Arqam ada risalah ke bumi Syam. Bila nak solat takbir, ingat wajah Abuya. Dan sekarang ingat wajah Habib, ingat wajah Syekh. Kalau kita kata ni tak betul, hang Wahabi. Tapi alhamdulillah, kita sentiasa kata bila nak takbir ke apa,
Cuba ingat bagaimana Rasulullah takbir. Kerana sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kamu tengok aku salat. Nabi suruh orang kahwin, saya tengok baru ni ada. Dia kata yang terbaik para wali tu kalau nak solat, nak kahwin, dia kahwin yang rupanya jelek. Perempuan yang paling tak serak, supaya dia tak tidur banyak dengan perempuan tu, dia pun tak suka tengok perempuan tu, jadi dia tak ingat dunia. Nabi orang suruh kahwin. Kita baca hadis Jabir bin Abdullah datang kahwin. Nabi dia kata, "Tazawwajta ya Jabir?" "Tazawwajtu ya Rasulullah." Kau kahwin. Kau kahwin wahai Jabir. Kau kahwin Rasulullah. Saiban ambikran, kau kahwin dengan anak janda ataupun dengan anak dara. Basaiba ya Rasulullah. Kau kahwin dengan janda ya Rasulullah. Nabi kata, "Ala bil bikr tula'ibuhu wa tula'ibuka tudahikuhu wa tudahikuka." Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Dia bermain dengan engkau, engkau bermain dengan dia, dia jadikan engkau ketawa, engkau menjadikan dia ketawa. Dia kata, Rasulullah, bahawa alhamdulillah meninggal, tinggal adik-adik aku besar-besar dah. Aku tak suka orang mari budak muda dalam keluarga aku. Oh, Rasulullah doakan keberkatannya. Ada orang mari ni meminang, Nabi tanya, meminang, anazarta ilaiha? Kau telah tengok ke bakal isterimu? Dia tak, idhab manzur ilaiha, pergi tengok dia supaya ada menimbulkan cinta. Semua ni diajar oleh agama yang real, agama yang rasional. Mari ni hang kahwin yang huduh, hang tak payah duduk tidur dengan dia. Come on. Dan orang boleh terima yang ni kerana nak jadi makam wali. Bukan begitu agama. Bukan saya suruh kata tak boleh kahwin orang tak cantik. Cantik ni subjek ni benda subjektif. Orang tu nampak cantik, orang ni tak nampak cantik. Tak apalah. Tapi bukan begitu ajaran agama. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sebab tu semoga kita diberi bimbingan pada agama yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu bila kita solat, sentiasa bila mai ayat tu, kita sebut betul-betul ya. Amin. Kita memang minta supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.